أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد surah Al-Lail. Kita tengok terjemahan dia dulu. Nama surah Suratul Lail sempena dengan ayat yang pertama tu. Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wow, di situ makna demi. Demi al-laili malam. Idza apabila malam itu yaghsha menyelubungi, melitupi. Makna bila malam tu dia gelap gelita, dia tutup siang hari. Dia tutup langit dan bumi. Allah bersumpah dengan malam, bersumpah dengan siang, dan bersumpah dengan diri dialah yang menciptakan makhluk yang terdiri daripada lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Wan nahari, dan demi siang hari, idza apabila tajalla. Tajalla artinya terang, benderang. Tajalla artinya terbuka, nampak, cerah. So malam sesuailah dia menutupi siang hari. Dan siang hari dia mencerahkan langit dan bumi. Jadi terang benderang. Dan satu lagi sumpahan yang Allah bersumpah ialah wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Waw yang ni makna dia dan. Artinya sambungan kepada makna waw yang pertama, iaitu demi. Demi yang menciptakan makhluk-makhluknya, yang lelaki dan perempuan. Kalau ma tu kita maksudkan man, makna refer kepada Allah lah. Satu lagi ma tu kita maksudkan dia masdar, jadi penciptaan, demi penciptaan. Maknanya demi makhluk yang diciptakan oleh Allah. Satu lagi maksud dia demi Allah yang menciptakan az-zakara wal unsa, lelaki dan perempuan ataupun jantan dan betina. Sumpahan yang Allah sumpah ni untuk menegaskan kenyataan ni. Inna sa'yakum lasyatta. Sesuai dengan kehidupan manusia ni kan. Usaha amalan manusia ni dilakukan oleh siang dan malam. Maka Allah kata sesungguhnya sa'yakum. Sesungguhnya usaha kamu, amalan kamu ni lasyatta. Syatta berbagai. Usaha kamu ni berbagai. Yang Allah nak sebut di sini, berbagai ni dua je. Satu yang tak baik, satu yang baik. Satu yang natijah dia syurga, satu natijah dia neraka. Walaupun pelbagai, tapi ada dua je. Penjelasan kepada usaha ni ialah fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun man a'ta, orang yang memberikan hartanya pada jalan kebaikan. Ini usaha dan juga amalan dia lah. Wattaqa, dan dia bertakwa, yakni maksudnya dia menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang diharamkan. Dia mengerjakan suruhan dan meninggalkan segala larangan. Ini ciri-ciri orang yang satu pihak, yang syatta ni, dia memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan. Wattaqa, dan dia bertakwa dengan mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan. Satu lagi ciri dia, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Dia mengakui, yakni membenarkan al-husna. Husna ni, sini, terjemahan dia, perkara yang baik. Banyak terjemahan dia sini, al-husna. Antaranya hari akhirat. Antaranya kalimah la ilaha illallah, syahadah Muhammad Rasulullah. Maka kalau orang yang membenarkan syurga neraka, hari akhirat, membenarkan persaksian bahawa Allah itu Esa dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya, maka kami akan fasanu yassiruhu lil yusra. Yassara yuyassiru, memudahkan. Maka kami akan memudahkannya untuk yusra. Maksud yusra asalnya yasir. Yasir, mudah. Perkara yang mudah maksudnya perkara yang menatijahkan kemudahan, iaitulah syurga. Satu lagi, ciri-ciri yang syatta ni ialah orang yang ni orang yang memberi kan. Lawan dia orang yang tidak memberilah.
bakhil. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil. Maksud bakhil di sini ialah bakhil daripada berbuat perkara kebajikan. Wastaghna, dan dia rasa dia cukup, merasa cukup dengan ghina, dengan kekayaan dia. Okey, yang ni saddaqa bil husna. Lawan dia wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, tidak menerima tentang husna, perkara baik, syurga neraka, kalimah Allah Subhanahu wa taala, yakni syahadah. Maka orang yang ni kita akan mudahkan. Kami akan mudahkan, artinya kami akan menyediakan. Fasanu yassiruhu, kami akan memberikannya kemudahan. Maknanya kami akan sediakan untuk dia lil usra, untuk kepayahan, kesusahan di akhirat. Wa ma yughni, dikala susahnya hari akhirat, maka harta mereka tidak lagi berguna. Wa ma yughni anhu maluhu, harta dia ma yughni, tidak akan mengkayakan dia, tidak akan mencukupkan dia, tidak akan mencukupkan untuk dia. Wa ma yughni anhu, kalau ma ni kita masukkan tidak. Yang ni dia kata ma ni maksudnya ma istifham, dan apakah pertolongan kan? Dan apakah pertolongan yang dapat diberikan kepadanya oleh hartanya? Apa benda harta dia yang boleh mencukupkan dia? Ghani mana cukup kan? Iza taradda, apabila dia jatuh dalam neraka. Taradda artinya jatuh, terjerumus ke dalam azab siksaan. So, ma dua di sini. Satu ma mana? Nafi, tidak mencukupkan dia. Apabila dia masuk dalam neraka, terhumban dalam neraka. Satu lagi, apa benda dia yang boleh tolong dia? Apabila dia terhumban dalam neraka, harta dia tu boleh tolong dia tak? Tak boleh. Baik, bila Allah kata ada dua pihak begini, dan Allah permudahkan, maknanya Allah sediakan jalan-jalan menuju syurga dan jalan-jalan menuju neraka, maka Allah kata, bukan melalui keupayaan orang tu sendiri, tapi melalui Allah. Allah sendiri yang akan sediakan. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya huda, yang ini petunjuk di situ, iaitu keterangan. Keterangan, buat gini, buat gitu, buat gini, buat gini, untuk menuju kepada yusra tadi kan. Sesungguhnya tanggungan kamilah, maknanya kamilah yang bertanggungjawab. Alaina ni, atas kami, itu yang kamilah yang bertanggungjawab. Al-huda. Lam tu lam untuk penguat saja. So, inna al-huda asalnya. Innal huda alaina. Sesungguhnya petunjuk itu menjadi tanggungjawab kami. Petunjuk di sini artinya memberi hidayah. Petunjuk ataupun memberi keterangan. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan dunia. Sesungguhnya bagi kamilah akhirat, dan bagi kamilah akhirat, maknanya yang satu lagi al-ula, yang pertama artinya dunia. Ini tafsir dia. Yang ni hari akhirat, yang ni dunia. Satu lagi tafsiran dia yang atas tadilah. Maknanya akhirah yang kedua dengan yang pertama. Maknanya dengan husna dengan usra. Milik kami. Maknanya Allah yang bertanggungjawab. Fa'anzartukum naran talazza. Maka anzartukum, maka aku memperingatkan kepada kamu tentang neraka. Naran yang menyala-nyala. Talazza yang menyala-nyala. Yang mana la yaslaha illa al-ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka. Ha tu refer kepada neraka, melainkan orang yang ashqa. Terjemahan lafzi dia melainkan orang yang paling celaka. So, paling celaka artinya ada level paling tinggi lah kan. Sedangkan neraka tu semua orang yang malang, orang yang celaka masuk. Bukannya semestinya orang yang paling celaka. Jadi ashqa ni maksud dia syaqiyun. Sebab orang Arab dia guna juga untuk paling ni, makna dia yang biasa. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang celaka ni ialah orang yang mendustakan kebenaran dan wa tawalla, berpaling daripada iman. Wa sayujannabuha al-atqa.
Dan sebaliknya akan dijauhkan. Ini sirah majhul. Akan dijauhkan neraka tadi daripada orang yang atqa. Yang ni pun paling juga terjemahan lafzi dia. Sedangkan maksud dia bukan paling. Bukan orang yang paling bertakwa saja yang akan bebas daripada neraka. Orang yang bertakwa saja pun bebas daripada neraka. Jadi daripada orang yang sungguh bertakwa. Terjemah dia sungguh bertakwa. Taqiyum makna fa'ilun. Siapa dia orang yang atqa tadi? Iaitu alladhi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan harta dia dalam keadaan dia untuk menyucikan diri dia. Ini refer kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia beri harta dia untuk membebaskan kaum mukmin daripada perhambaan diseksa oleh tuan-tuan pemilik hamba tadi. Jikalau orang lain tak ada lagi kewarasan begitu, tapi Abu Bakar mempunyai sifat dalaman yang tinggi, menggunakan harta dia untuk membebaskan kaum muslimin daripada perhambaan, penyeksaan. Dan dia buat tu, ia tazakar untuk diri dia, membersihkan diri dia, bukan untuk tujuan orang lain. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ini makna ia tazakar tadi kan. Makna dia buat tu bukan untuk buat balasan. Mana orang buat baik kepada dia, lalu dia pun buat baik. Bukan. Dia buat tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sedangkan ia tidak menanggung budi sesiapa pun. Ma li ahadin. Tiada bagi seseorang di sisi dia berupa nikmat yang sepatutnya dia balas. Dibalas. Tu jaza. Nikmat yang sepatutnya dia balas. Budi baiklah. Illa melainkan dia buat tu ibtigha'a. Kerana mengharapkan wajhi rabbihi. Wajah Allah artinya keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan wala sawfa yarda, dan demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati, dan kelak dia akan berpuas hati pada hari akhirat dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Maknanya di dunia ni dia tak harapkan apa-apa. Di akhirat dia dapat habuannya dan dia berpuas hati. Khalas. Sekarang ini kita tengok tafsir Jalalain. Suratul Lail. Suratul Lail. Wal-laili idza yaghsha. Suratu Wal-lail. Sini Suratul Lail, sini Suratu Wal-lail. Dalam Jalalain ambil terus ayat Wal-laili. Yang ini ambil lail saja. Makkiyatun. Turunnya di Mekah. Makkiyatun. Wahiyah. Dan surah ni ada ihda wa ishruna. Ni 20, ni 1. Jadi 21 ayatan. 21 ayat. Tidak ada khilaf kan? Akhir dia di sini 21 ayat. Tafsir dia, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili, waw ni banyak kali dah mari. Waw sumpah termasuk huruf jar. Jadi dia akan menjarkan isim yang dimasuki olehnya. Jadilah baca dia wal-laili. Yang ni pun wan-nahari. Huruf jar. Wal-laili, dan demi malam apabila malam itu ghasya yaghsha, melitupi. Tutup tu mestilah tutup dengan kegelapan dia kan? Kegelapan dia yang tutup. Bizul matihi. Zulmah. Dengan kegelapannya lah dia tutup. So mesti ada maf'ul bih kan? Dia tutup apa benda? Tutup kulla, setiap yang ada antara langit dan bumi. Ma bainas samai wal ardi. Malam tutup apa yang ruang lah, kata ruang antara langit dan bumi. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu, artinya di sisi Allah malam dan siang ni besarlah. Maknanya Allah buat malam ni besar, siang hari ni besar.
Tujuan dia untuk manusia fikir akan kebesaran dia. Wan nahari, dan demi siang hari. Waw di sini bukan waw sumpah lagi. Wan nahari. Ini waw ataf. Waw sumpah mula sinilah. Wan nahari, dan demi. So demi tu duduk sini. Waw ni makna dan. Dan demi siang hari yang apabila dia tajalla. Tajalli orang kata kan. Dia punya masdar tajalli. Tajalli maksud dia tajalla ialah takasyafa. Kasyaf, terbuka. Bila terbuka nampak. Malam tu tak nampak. Siang hari dia nampak. Bila siang hari tu terbuka. Seolah-olah macam dibuka tirainya. Maka nampaklah kan. Wa zahara. Siang hari tu nampak. Okey, sekarang ni dia hurai dari segi nahwu. So iza di sini, dua tempat iza kan. Iza satu sini, iza satu di sini. So iza ada dua makna. Satu iza makna syarat. Satu lagi iza makna zaraf. Yang dimaksudkan di sini iza makna zaraf. Makna dia apabila je lah. Kalau syarat artinya dia kena ada penyambut. Apabila dia datang, maka saya akan pergi. Apabila dia datang, saya akan menghidangkan makanan untuk dia. Sebab Quran ni kadang-kadang penyambut dia tu dia tak sebut. Jadi iza yaksha ada sesuatu yang dihazafkan. Kemungkinan gitu kan. Tapi untuk ayat ni bukan adanya penyambut. Dia maknanya apabila aja. Wa iza, dan perkataan iza di dua tempat. Fil mau di aini. Dua tempat, ayat pertama dengan ayat yang kedua. Iza sini dan iza di sini. Li untuk semata-mata mujarradi zaraf. Az-zarfi yati. Menerangkan tentang masa sahaja. Zaraf artinya menerangkan tentang masa. Bila? Bila tadi lah. Apa bila tadi kan? Bila kita sebut bila artinya masa lah. Bila melibatkan masa, so masa ni mestilah masa berlakunya perbuatan. So masa dalam bahasa Arab, dia mesti ada amil lah. Mana ja'a, dia datang bila kan? Ja'a Zaidun, iza. So iza ni bila. So bila ni ada kait mengait dengan ja'a. So ja'a tu amil dia. Ja'a Zaidun, iza. Sekian kan? So wal amil fiha, maka amil dia mesti ada kata perbuatan bila berlakunya perbuatan tu. Wal amil fiha, amil pada zaraf. Pada iza ialah fi'lul qasami. Kata perbuatan qasam, sumpah. Maknanya waw tu maknanya uksimu lah. Allah kata aku bersumpah. Uksimu bil laili. Aku bersumpah dengan malam iza yaghsha. Apabila dia menutupi ruang langit dan bumi. Jadi iza ni berkait dengan uksim. Ini untuk orang ngaji bahasa Arab lah. Orang ngaji bahasa Arab, dia kena tahu apabila ada zaraf, dia kena ada amil. Mesti ada kata perbuatan ataupun perkataan yang seupama kata perbuatan di mana perbuatan itu berlaku. Bila. Jadi perbuatan di sini perbuatan sumpah tu. Allah bersumpah tu bila. Wama bimakna man au ma masdari bimakna man au ma masdariyatun. Masdariyatun. So ma boleh makna man ataupun ma itu ialah ma masdariyah. So ma ada dua lah sini ma. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. So ma di situ boleh bermakna man. So, kalau makna man artinya refer kepada Allah lah. So demi yang menciptakan. Yang menciptakan ni ialah Allah refer kepada dirinya sendiri. Satu lagi ma kalau masdar artinya gabungan antara ma dengan khalaqa artinya penciptaan lah. Demi penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdiri daripada
Az-zakar wal unsa. Khalaqaz zakara wal unsa. Jadi Allah nak sebut tentang lelaki dan perempuan yang dimaksud di sini ialah Adam dan Hawa. So demi Allah, demi dirinya, demi diri aku sendiri yang menciptakan Adam dan Hawa. Adama wa Hawa. Awal-awal semuanya yang asli-asli kan. Maknanya langit, malam, siang dan juga Adam dan Hawa ni yang awal-awal semua yang Allah ciptakan. Ni satu kan? Ataupun ma khalaqa, yang Allah ciptakan ini ialah kulla zakarin. Bukan az-zakar ni, kalau alif lam di sini, alif lam ma'rifah lah. Refer kepada yang tertentu saja, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa kan, unsa. Ada alif lam tu ma'rifah. Satu lagi, alif lam ni mungkin makna jins yang umum. Kalau umum artinya setiap lelaki dan setiap perempuan. Ma khalaqa Adama wa Hawa. Ma khalaqa kulla zakarin wa kulla unsa. Okey, kita ada lelaki dan perempuan. Macam mana pula dengan khunsa muskil yang ada dua-dua kemaluan? Wal khunsa. Satu lagi khunsa yang muskil kita panggil. Al khunsa muskil, tak tahu lelaki perempuan. Indana lah. Wal khunsa al muskilu indana. Khunsa muskil ni maksud dia yang ada dua kemaluan lah. Tak tahu yang mana lelaki ke ataupun perempuan kita nak kata dia tu. Ataupun dia tak ada kemaluan. Dia ada saluran untuk buang air je. Kalau di sisi kita, yang tak jelas dia tu lelaki ke perempuan kan. Muskil lah, mana sukar. Di sisi kita lah. Tapi di sisi Allah, Allah tahu. Sebab dalam Quran sebut penciptaan ni hanya lelaki dan perempuan je. Tidak ada yang tengah-tengah. Maknanya dia ni lelaki ke perempuan tak tahu ni. Jadi untuk yang khunsa muskil ni bagi kita je, kita tak boleh nak pastikan, muskil nak pastikan dia tu lelaki ke perempuan kan. Tapi di sisi Allah, Allah tahu dia ni lelaki dan perempuan ataupun perempuan. Zakarun au unsa indallahi ta'ala. Ini khabar lah, khabar kepada ni. Khunsa yang di sisi kita ni, sukar nak tentukan ni, di sisi Allah, zakarun au unsa. Sama ada dia lelaki dan perempuan ni, Allah tahu. Jadi kalau dalam fiqh, kalau seseorang tu dia kata dia bersumpah dia tidak akan bercakap dengan orang lelaki, tak akan bercakap dengan orang perempuan. Dia bersumpah kan. Tiba-tiba dia pergi bercakap dengan khunsa muskil. Adakah dia dikatakan melanggar sumpah? Dia kata fayahnasu, akan dikira sebagai melanggar sumpah. Bitaklibihi, dengan dia bercakap dengan khunsa. Dia bercakap dengan khunsa. Siapa yang bersumpah tadi? Orang yang fayahnasu, dan dikira melanggar sumpah orang yang bersumpah. Man halafa. So dia bersumpah la yukallimu. Dia tidak akan bercakap dengan mana-mana lelaki, zakaran, wala unsa. Dengan mana-mana perempuan. Tiba-tiba dia pergi bercakap dengan pondan. Jadi dikira dia melanggar sumpah jugalah. Sebab khunsa tu boleh jadi zakar, boleh jadi unsa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Penyambut kepada sumpah ialah ayat ni. Allah nak tegaskan perkara ni tentang amalan manusia ni, usaha manusia ni. Siang malam ni apa dia manusia buat? Dua perkara je hakikatnya. Perkara yang menuju syurga, perkara yang menuju neraka. Inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kamu. So, usaha kamu di sini ialah amalan kamu. Amalakum. Lasyatta. Kita ada inna, biasanya inna something, kemudian kita ada la di situ. Yang ni pun untuk taukid, penegasan, yang ni pun untuk penegasan, taukid. Nama dia macam-macam lah dalam nahwu.
lam muzahlaqah, lam ibtida, lam taukid. So kita hanya terjemah sini aja sesungguhnya. Yang ni tak perlu lagi. Nak terjemah pun boleh juga sesungguhnya usaha kamu sungguh bermacam-macam. La syatta. La syatta artinya mukhtalifun. Asalnya syatta ni berselera. Syatitun. Syattan. Syatta. Ini jamak ni. Banyak berselera. Sebab sa'yakum ni dia masdar satu aja. Asal masdar ni dia tak ada musanna, tak ada jamak. Lafaz dia kan. So dia bergantung kepada konteks. Sini dia diidhafah kepada kamu, artinya ramai. Artinya sini banyaklah usaha kamu semua ni. Sebab tu sini guna jamak. La syatta. Kalau sini mukhtalifun singular. Sebab sa'yah ni asalnya singular. Dia layan dari segi lafaz mukhtalifun. Berbeza-beza. Fa'amilun, maka orang yang beramal, fa'amilun, untuk syurga, lil jannati, orang yang beramal untuk syurga, kan dia kata berbeza-beza, ni ada dua lah kan, yang beramal tadi, amilah ni kan, beramal ni, orang yang beramal ni, amilun, orang yang beramal untuk syurga, dengan melakukan ketaatan, bitta'ati. So, mukhtalif ni, ada dua lah. Satu, fa'amilun. Ada yang beramal untuk syurga dengan melakukan ketaatan. Satu lagi mukhtalif dia ialah wa'amilun, yang beramal untuk menuju kepada neraka dengan melakukan bil maksiyati. So, mukhtalif ni pecah kedua lah. Satu, yang beramal untuk syurga dengan melakukan ketaatan. Satu lagi yang beramal untuk neraka dengan melakukan maksiat. Maksiat artinya menderhaka. Lawan kepada taat ialah maksiat. Derhaka kepada perintah Allah. Okey, pendetilannya, perinciannya. So, amma ni memperincikan. Fa'amma adapun man a'ta. Sebab ayat ni nak refer kepada asalnya kepada perbuatan Abu Bakar. Dia memberikan harta dia. Menginfakkan harta dia untuk kebaikan. Jadi amalan di sini, awal-awal lagi disebut tentang memberi. Amalan yang membawa kepada syurga. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberikan. So, maf'ulun bih dihazafkan kerana ayat ni bukan refer kepada Abu Bakar sahaja. Tujuan dia. Tapi sebab nuzul dia tu ialah cerita tentang Abu Bakar. Jadi sebab tu tak sebut pun. Kalau sebut secara terperinci, jadi tak kenalah kita ni orang yang memberi nanti. Memberi banyak ni sumbangan untuk agama. Jadi orang yang memberi ni ada dua. Satu memberi hak Allah, satu lagi memberikan hukuk, artinya yang maknawi lah kan. Mengerjakan hak-hak Allah. Buat hak-hak Allah. Memberikan hak Allah. Satu lagi berikan harta tadilah ya. Fa'amma man a'ta haqqallahi. Orang yang beri hak Allah, hak agama Ta'ala, dan dia bertakwa, takut. Takut kepada Allah. Wattaqallah. Wattaqallah dan takut kepada Allah. Kalau dalam tafsir-tafsir lain, takut mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wasaddaqa, dan dia membenarkan husna. So, husna banyak tafsiran dia. Salah satunya ialah kalimah syahadah. Bil husna artinya bil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada kedua-dua tempat. Fil maudi'aini. Dua tempat kan ada husna. Wasaddaqa bil husna wa kadzdzaba bil husna. Dua-dua ni tafsiran dia membenarkan syahadah, mendustakan syahadah. Itu salah satu tafsiran dia. Tafsiran yang lain syurga lah husna. Mana al-masubah. Ni husna ni isim tafdil. Fu'la. Fu'la makna dia muannas. Dia kata sifat. So maknanya dia punya isim tu dihazafkan. Masubah. Al-masubah. Kan masubah ni perkara yang
perkara yang diberi pahala lah. Diberi pahala yang baik. Al-Husna. Dan bolehlah tengok kalau kita ada Al-Husna macam Al-Asma kan. Asma Al-Husna. Ini kebetulan disebut isim dia. Kadang tu dihazafkan Al-Husna, isim dia tinggal sifat dia saja. Dan di sini kita boleh nak masukkan apa-apa saja. Al-Khaslah ke, Al-Masubah ke, ataupun amalan-amalan yang husna, ataupun natijah yang husna. So, orang yang membenarkan kalau kita kata syurga di sini ialah hari akhirat. Dia membenarkan maknanya kalau dia buat baik, dia nak kepada syurga, husna. Maka orang yang nak kepada syurga tadi, kami akan fasanu yassirhu. Yassara. Ada sin tu kan? Yassara yuyassiru. Yuyassiru. Ada dua ya lah. Yuyassiru. So ya ni ganti dengan nu jadi nuyassiruhu. Nuyassiruhu. Permudahkan. Masukkan sin. Fasanuyassiruhu, dan kami akan permudahkan dia. Ai nuhayyi'uhu. Kami akan permudahkan. Sedangkan di sini kan setengah ulama kata, guna sin ini di sini bukan makna dia kami akan, sedangkan maknanya orang yang nak buat perkara baik, sekarang ni dia buat perkara baik. Allah jadikan dia sekarang ni buat perkara baik. Bukannya nanti kami akan jadikan dia berbuat baik. Sekarang ni lah. Kami sediakan dia ni untuk buat perkara baik ni sekarang. Tapi kenapa guna sin? Jauh tu kan. So, sin ni bukan tujuan dia untuk menunjukkan jauh. Sin ni aksesori saja. Aksesori untuk mencantikkan sesuatu. Dia upamakan, dia kata kalau kita ada mana-mana benda yang menutup, contohnya buah kan, buah-buahan, dia banyak layer kan. Level kulit, kemudian dalam kulit tu ada selaput lagi yang halu-halu. So kalau tak masukkan yang halus tu cukup dah ada protection kulit tu. Kulit yang nipis-nipis tu boleh dibuang dengan mudah aja. Jadi maknanya yang sin ni dia mudah je dibuang. Artinya maksud dia bukan situ. Maksud dia sekarang filhal. Tapi dia tu digunakan untuk mencantikkan. Nuhayyi'uhu. Tengok. Dia punya tafsir pun dia tak guna sin di sini. Sanuhayyi'uhu. Dia guna kita preparekan dia sekarang. Nuhayyi'uhu. Kita prepare, memberi persediaan kepada dia untuk yusra. Tengok, yusra pun guna isim tafdhil juga. Fu'la. Maknanya ada isim yang dihazafkan di situ. Maknanya syurga lah. Syurga yang yusra. Yasir tadi, perkara yang mudah. Aisaru, isim tafdhil dia yusra. Isim tafdhil yang mu'annas lah. Yang mudah. Yang mudah maknanya yang menyenangkan. Ialah syurga lah. Al-jannah, al-yusra. Lil yusra, lil jannah. Baik. Yang kedua, syatta ni, kita ada mukhtalif kan? Ada dua. Mukhtalif di sini, satu lagi yang ni yang memberi, lawan dia yang tak memberi, iaitu bakhil. Wa amma man bakhila. Orang yang bakhil. Bakhil kena pakai B. Bakhil dengan hak Allah. Bihaqillah. Bakhil memberikan harta. Bakhil memberikan derma. Wa amma man bakhila bihaqillah wastaghna. Dan dia rasa cukup kan? Cukup. Makna tak perlu kepada pahala. So, wastaghna dia rasa cukup daripada memperoleh sawabihi. Pahalanya. Pahala daripada Allah. Dan yang ini lawan dia kan? Saddaqa lawan dia. Kazzaba. Wa kazzaba. Dan dia mendustakan al-husna. Tak perlu lagi ditafsirkan sebab tadi dia sebut husna ni di dua-dua tempat. Tafsir dia la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. So untuk orang yang mendustakan, orang yang kelorek, orang yang bakhil, wa kadzdzaba bil husna, maka kami akan permudahkan dia. Fasanuyassiruhu ay nuhayyi'uhu. Kami akan sediakan. Mudah ni artinya sediakan. Hidup di dunia ni Allah mudahkan, artinya Allah sediakan
kemudahan. Untuk kepayahan. Usrun. Payah kan? A'saru. Isim tafdhil dia. Yang ini muzakkar. Kalau mu'anah, usra. Sesuatu yang payah. An-nar al-usra. Neraka yang payah. Payah maknanya payah kehidupan dia lah. Usra lin-nari. Tafsir kepada usra ialah an-nar. Wa ma, yang tadi kan dalam terjemahan kita ma tadi ma istifham. Tapi dalam Jalalain dia kata ma tu ma nafiyatun. Ma yang menunjukkan makna dia tidak. Wa ma yughni, aghna yughni, mencukupkan. Tidak mencukupkan untuk dia harta dia. Aghna yughni dia pakai an. Harta dia tidak akan mencukupkan dia. Maknanya harta dia tidak akan memberi faedah kepada dia apabila dia masuk neraka. Iza taradda. Dia tak guna dakhala. Taradda terhumban, terjerumuh. Kalau dalam telaga kan, jatuh dalam telaga buta. Iza taradda finnar. Bila dia masuk neraka. Dia jatuh dalam neraka. Dia terhumban dalam neraka. Asalnya radia, binasa. Taradda, jatuh. Jatuh tu maksudnya jatuh binasa lah. Jadi usaha kepada kebaikan tadi dan juga kepada kejahatan, itu semuanya melalui perancangan Allah. Allah yang tentukan. Allah tegahkan di sini. Inna alaina lal huda. Tanggungjawab kamilah yang menyediakan petunjuk tadi. Sesungguhnya alaina, atas kamilah, yakni menjadi tanggungjawab kami. Ini bukan kewajipan, artinya dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah nak sempurnakan kehidupan manusia, maka Allah akan bagikan huda. So, huda ni ditafsirkan dengan tabyin. So, la tu, la ni lah, tabyin. Bayyana yubayyinu, menjelaskan. Allah mai Quran lah. Quran tu yang akan pandu kan. Bukannya maknanya marinya sediakan daripada langit turunnya sekian kan. Jadi masjid, automatik turun daripada langit. Terjadinya masjid. Terjadinya sekian. Bukan gitu. Allah terangkan melalui Al-Quran dan Rasulnya. Litabyin, menjadi tanggungjawab kamilah menjelaskan tariq, jalan kepada petunjuk tadi. Tariqil al-huda min tariqi ad-dalal, daripada jalan kesesatan. Kalau kita guna bayyana yubayyinu, artinya menerangkan sesuatu daripada sesuatu. Membezakanlah. Membezakan. Bayyana yubayyinu, bana yabinu juga makna membezakan. Bayyana kita bezakan. Yang ni makna teranglah. Yang ni belah sini, yang ni sebelah sini. Sebab tu dia guna min. Menjelaskan petunjuk, membezakan antara petunjuk dengan kesesatan. Liyumtasala amruna, supaya perintah kami dipatuhi. Liyumtasala amruna. Bi, dengan sulukil awal, dengan mengikut perkara yang pertama tadi. Kita ada dua kan, al-huda di sini, al-awwal lah. As-sani di sini ad-dal. Untuk supaya diikuti perintah kami dengan mengikuti petunjuk al-awwal yang sini. Apa ni? Liyumtasala nahyuna, agar dia patuh kepada larangan kami. Larang daripada anir tikabi, daripada terlibat dalam kesesatan. As-sani sini ad-dalal.
Ini yang pertama kan. Allah kata tanggungjawab dia. Kemudian antara dua tadi, hudan dengan ad-dalal pun Allah kata Allah yang ciptakan. Milik Allah. Kalau kita kata dunia dan dengan akhirat, itu pun yang Allah ciptakan. Wa inna lana, dan sesungguhnya bagi kami lah. La tak perlu terjemah, al-akhirah saja. Sesungguhnya bagi kami, hari akhirat, kalau kita terjemah lafzi, akhirah maknanya yang terakhir, al-ula yang terawal. Artinya, yang terakhir ni ialah akhirat. Yang terawal ni ialah dunia. Milik kami. Ini kita bagi hatah ni kerana dia jadi isim inna. Al-ula tafsir dia ad-dunia. Akhirah ni masyhur lah nama dia. Nama dia akhirah. Ini tafsir dia lah kan. Satu lagi tafsir yang macam saya sebut tadi, huda dan juga ad-dalal. Faman, dan bagi orang yang talabahuma, orang yang mencari kedua-dua ni kan, min ghairina, daripada selain kami. Cari dua ni tidak ikut sebagaimana yang kami nak, maka dia telah membuat kesilapan. Faqad akhta'a, dia telah membuat kesilapan. Allah kata ni milik dia kan. Dua-dua ni milik dia. Jadi kena tuntut. Tuntut tu daripada dia lah. Minta daripada dia. Faman talabahuma min ghairina. Kalau dia cari dunia dan akhirat tadi daripada selain daripada kami, daripada aku, maka dia telah membuat kesilapan. Aku dah isytiharkan ni. Dunia akhirat ni aku punya. Jadi nak minta dunia, nak minta akhirat, minta dengan aku. Jangan minta dengan yang orang lain. Fa'anzartukum, maka aku mengingatkan. Anzara yunziru, mengingatkan. Fa'anzartukum, aku ingatkan kamu, artinya aku takutkan kamu. Khawwaf tukum, wahai penduduk Mekah, ketika mana Quran diturunkan. Kalau zaman kita sekarang ni, kepada orang yang mengingkari Al-Quran, mengingkari petunjuk. Ya ahla Makkah, aku ingatkan, artinya ingatkan di sini ialah menakutkan. Kerana api neraka ni sesuatu yang seharusnya ditakuti. Naran, aku ingatkan, aku takutkan kamu akan api neraka. Yang sifat dia talazza. Sifat dia talazza, mana sedang menyala. Kan? So ada dua ta tu sepatutnya fi'il mudhari' ni tatalazza. Tafa'ala yatafa'alu, kalau ada dua ta boleh dibuang satu ta untuk fi'il mudhari'. Talazza di sini asalnya tatalazza, dengan membuang bihasfi ihda, salah satu ta aini daripada asal dia, minal asli. Mana asal dia tatalazza, kita buang. Takut-takutlah orang belajar bahasa Arab, dia kata macam mana talazza sini, sedangkan nar di sini ialah muannas. So sini talazza ni fi'il madhi. Kalau fi'il madhi jadi apa pula? Jadi muzakkar pula. Kan? Dia confuse. Jadi jalan yang kata jangan confuse. Biasanya kalau tafa'ala ni kita buat satu ta untuk fi'il mudhari'. Dan dia kata dalam qiraat yang syaz, wa quri'a, dibaca dengan adanya ta, bisubu liha. Sabitnya ta artinya adanya ta. Satu qiraat yang lain baca naran tatalazza. Qiraat ni qiraat syaz. Maksud tatalazza ialah tatawaqqadu, menyala. Tatawaqqadu. Tawaqqada yatawaqqadu. La yaslaha. La yaslaha, neraka tu tidak akan masuk dalam neraka. Ha ni refer kepada an-nar. Nar muannas. Tidak akan masuk solia yasla. Solia yasla. Maksudnya masuk, terbakar dalam neraka. Solia nara, ay solia bin nar, ihtaraqa fiha.
Dia terbakar dalam neraka. Ini Salia yasla ni. Salia yasla. Terbakar. Yang ni. Salia an-nara. He enter into the fire. Masuk. La yaslaha. Tidak masuk ke dalam neraka melainkan orang yang ashqa. Orang yang malang. Orang yang malang. Dia ada Salia yasla. Salia yasla kan? So yasla ni nanti kalau ada maf'ulun bih dia akan baca macam ni lah. Dia akan tulis macam ni. Yasla. Yaslaha. Ya ni asal dia. Ni alif maksurah kan? Yasla. So la yaslaha. Tidak akan masuk ke dalamnya. Ni la yadkhuluha. Tidak akan masuk ke dalamnya. Melainkan ashqa. Melainkan orang yang ashqa. So ashqa di sini dia tafsirkan makna dia syaqi. Macam saya terjemah tadi, ashqa asalnya yang paling malang. Maknanya orang yang malang saja ni tak masuk neraka lah. Maknanya yang paling jahat sekali masuk neraka. Yang jahat tak masuk. Bukan gitu. Sebab af'alu ni dalam bahasa Arab kadang maksud dia fa'ilun. Af'alu bermakna fa'ilun. Banyaklah contoh-contoh dia dalam syair apa semua menunjukkan af'alu makna dia fa'ilun. Ashqa makna dia syaqi. Malang sajalah, malang saja. Mana kafir, kalau kafir tidak akan masuk, kalau kita kata ashqa yang malang ni lah orang kafir kan. Tidak akan masuk neraka melainkan orang kafir. Bukannya yang terkafir, yang terjahat. Nanti orang fikir pula ashqa ni maksudnya ini kan yang paling. So mana yang paling artinya orang yang berdosa saja tu tak akan masuk neraka lah. Sebab itulah kalau Mu'tazilah kan dia kata orang Islam tak masuk neraka. Orang kafir je masuk neraka. Orang Islam yang buat dosa banyak mana pun, besar mana pun dia tak akan masuk neraka. Berdasarkan ayat ni lah. Sebab ashqa ni dia refer kepada orang paling malang ialah orang kafir. So orang kafir hanyalah masuk neraka. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang mukmin pun, orang Islam pun masuk neraka. Berdasarkan kepada dosa yang dia ada kan. Banyak mana masuk neraka, lama mana, itu terpulang kepada Allah Ta'ala kan. Ada lagi syafaat-syafaat Nabi Muhammad yang boleh mengeluarkan kaum mukmin daripada neraka. Ashqa ni ialah allazi kazzaba. Yang orang yang malang ni ialah orang yang mendustakan Nabi. Allazi kazzaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, tawalla artinya berpaling. Mestilah berpaling daripada sini iman. Anil iman. Okey, dalam bahasa Arab kalau kita ada illa ni kan. Kita ada nafi, ni nafi. Tak kira lah la ke ma ke, laisa ke. Asal nafi aja. Kemudian kita ada illa, melainkan. Ini kita panggil hasrun. Makna dia hanya saja. Tidaklah masuk ke dalam neraka melainkan orang yang ashqa kan. Maksud dia, yang masuk ke dalam neraka ini hanya. Hasar makna limit saja. Hasrun artinya melimitkan, menhadkan. Yang masuk neraka ni sekian-sekian orang je. Itu kita panggil hasrun. Adanya ma, adanya illa. Adanya la, adanya illa. La ilaha illallah kan. Itu hasar kita panggil. Hanya Allah sahaja, Tuhan. Bukannya illa ni maksudnya kecuali. Kalau kecuali artinya, kalau la ilaha illallah kan. Maknanya Tuhan-Tuhan yang lain tu ada lah. Tuhan-Tuhan yang lain. Allah dikecualikan daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Maknanya kita sabitkan Tuhan-Tuhan yang lain. Wahadzal hasru. Dan hasar ini, maknanya penggunaan la dengan illa ni, yang menunjukkan makna hanya mu'awwalun.
ditakwilkan. Sebab ayat dia tu menunjukkan makna apa? Menunjukkan yang hanya masuk neraka itu ialah orang kafir saja kan. Jadi takwilnya ialah yang hanya masuk neraka secara muabbad, maksud dia. Secara selama-lamanya. Hanyalah orang kafir. Yang ni masuk neraka di sini, maksud dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Barulah melibatkan asyqa, orang yang malang, iaitu orang kafir. Adapun orang Islam, dia tak masuk sini. Sebab dia bukan mu'abbad. Liqaulihi ta'ala, disebabkan firman Allah Ta'ala, Allah kata, wa yaghfiru ma duna dhalika. Dan Allah mengampunkan selain daripada syirik. Liman yasha'u, bagi orang yang Allah kehendaki. Maknanya Allah mengampunkan dosa orang mukmin. Orang mukmin ada kebarangkaliannya masuk neraka, tetapi diampunkan oleh Allah, tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi fayakunul muradu, maka jadilah maksud dia di sini ialah al-suliyah, yang masuk secara mu'abbadah. Masuk secara selama-lamanya. Ayat ni. Maknanya ayat ni bukan ditujukan kepada orang Islam. Ditujukan kepada orang kafir. Wasayujannabuha. Tengok di sini kan. Dan dijauhi neraka tersebut. Yub'adu. Terjemahan tafsir kepada yujannabu. Yub'adu. Dijauhi daripada neraka. Anha. Orang yang atqa. Ni pun sama juga. Bukan makna orang yang paling bertakwa. Orang yang takut saja. Bukan orang yang paling takut. Tapi orang yang takut sahaja. At-taqi. At-taqiyu. Yang refer kepada Abu Bakar. Kisah asal dia. Alladhi yu'ti. Ata yu'ti, yang telah memberikan. Malahu, harta dia. Yatazakka. So yatazakka dari segi nahu sini. Hal. Sebab dia tafsirkan dengan mutazakkiyan. Maknanya dalam yu'ti ni kan. Ada huwa kan. So dia tadi memberikan dalam keadaan dia ingin mensucikan diri dia. Satu lagi, yatazakka ni dari segi nahu dia jadi badal kepada yu'ti. Makna yu'ti ni ialah yatazakka. Alladhi yatazakka. Orang yang ingin menyucikan diri dia, yakni harta dia. Mutazakkiyan bihi. Dia nak sucikan diri dia dengan harta dia kan. Mutazakkiyan tu indallah lah. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang membelanjar harta dia kerana Allah. So orang itu hakikatnya ingin mensucikan diri dia. Itu di sisi Allah kan. Di sisi kita, itu menghabiskan harta. Membelanjakan harta. Kalau di sisi kita artinya menghabiskan harta. Tapi di sisi Allah, kalau perbuatan itu dilakukan kerana Allah, maka Allah kata itu dia sedang mensucikan diri dia. Mutazakkiyan bihi indallah. Bukan indan nas. Ya ammatin nas yafhamuna ghaira zalik. So macam mana dia mensucikan diri dia? Iaitu dengan bi'an akhraja yukhriju, mengeluarkan. Bi'an yukhrijahu, dia mengeluarkan harta dia lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan sebab riya'. La riya'an. Bukan dengan riya', bukan dengan sum'ah. Dan sum'ah reputation. Nak dapat nama. Bukan dengan riya', menunjuk-nunjuk, bukan untuk mendapat nama. Wa sum'atan. Jadi orang yang melibatkan rohani sini kan. Kalau melibatkan rohani, membebaskan daripada riak dan sum'ah, maka dia tu dikatakan orang yang menyucikan diri dia lah di sisi Allah. Fayakunu huwa, maka dia itu sebenarnya zakiyan. Orang yang suci di sisi Allah. Indallahi ta'ala. Wahaza, penjauhan daripada api neraka ni. Tajnib daripada api neraka. Yang ni kisah Abu Bakar ni kan. Turun nazala fis siddiqi, berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lamma tak kala dia ishtara, lamma ishtara, bila dia membeli Bilalan.
Yang waktu itu sedang diazab, diseksa. Al-mu'azzaba. Kerana imannya. Ala imanihi. Diazab kerana iman dia. So dia beli, lepas tu dia bebaskan. Wa'ataqahu. Bukan dia beli jadi hamba dia. So dia beli, kemudian dia bebaskan. Jadi merdekalah Bilal. Kemudian orang kafir kata, faqala al-kuffaru. Alah dia buat tu kerana terhutang budi dengan Bilal lah tu. Dulu Bilal duk tolong-tolong dia. Faqala al-kuffar, innama fa'ala dhalika. Dia buat tu, liyadin, kerana tangan. Tangan ni kerana adanya, maksud tangan di sini kerana ada nikmat lah. Kerana ada pertolongan. Kanat lahu. Yang ada pada Bilal, indahu, di sisi. Kanat, ini Bilal. Yang ni Abi Bakar. Hanya sahaja Abu Bakar tu buat gitu, dia kata, liyadin, kerana dia ada tangan. Maknanya dia ada liyadin, kerana ada nikmat sini, disebut nikmat. Di ni'matin kanat li Bilalin. Kerana Bilal memiliki nikmat. Maknanya Bilal memiliki sesuatu indahu yang ada di sisi Abu Bakar. Indahu yang ada di sisi Abu Bakar, maksudnya yang Abu Bakar terhutang budi dengan dia. Fanazala. Maka turunlah yang ni. Allah jawab. Bukan sebagaimana yang kufar faham. Wa ma li ahadin indahu. Tiada bagi seseorang di sisi, kalau kita masukkan nama, wa ma li Bilal. Tidak Bilal memiliki sesuatu berupa nikmat ataupun sesuatu yang Abu Bakar terhutang budi terhadapnya. Indahu, inda Abi Bakri. Mali ahadin ni'matun asalnya. So min tu bayaniyah. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, yang dibalas, yang perlu dibalas. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. So min tu kita kalau kita orang belajar bahasa Arab ni kadang-kadang kita confuse kan, banyaknya harf jar kan. So bukannya kalau orang yang mahir bahasa Arab tu tak bolehlah potong-potong, tak nampaklah keindahan dia. So sini asalnya asal dia wa ma ni'matun, tidak ada hutang budi yang sepatutnya dibalas atau jaza li ahadin, milik seseorang, milik Bilal, yang ada di sisi Abu Bakar yang sepatutnya dia balas. Indah Abi Bakrin. Suma pakai illa. Ma illa, melainkan dia buat tu. Illa di sini mana lakin. Melainkan. Melainkan di sini artinya tetapi. Tidaklah Abu Bakar terhutang budi dengan Bilal. Tetapi fa'ala dhalika, dia buat tu ibtigha'a, kerana inginkan. Wajah-wajah ni artinya inginkan pahala daripada Tuhannya yang maha tinggi. So ibtigha' tafsir dia talaba. Talaba sawabillah. So kita baca dengan bagi atas ni kerana faktor illa. Faktor illa istisna. Masih lagi kita sebut istisna, tapi makna dia dari segi lafaz dia istisna. So bila kita bagi atas sini, tafsir dia bagi atas. Talaba. Wajhi rabbihi, tafsir dia pahala daripada Allah. Sawabillahi. Wajah Allah artinya pahala daripada Allah Ta'ala. Wala sawfa yarda. So bila dapat pahala, nanti akhirat dia pahala tu memang dia puas hatilah. Kalau dunia ni, kalau orang bagi hadiah,
bagi kita kata balah budi, masih lagi akan terasa tak cukup, tak sesuai dengan khidmat yang diberikan. Tapi kalau balasan yang diberikan oleh Allah, seseorang di hari akhirat dengan kebaikan, orang itu akan rasa cukup. Dia reda, puas hati. Wala saufa, kelak dia akan yarda. Dia akan puas hati dengan radhiya yarda, puas hati dengan ma yu'ta, apa yang diberikan, apa yang akan diberikan, min tafsir kepada ma berupa pahala as-sawabi. Di mana tu? Di syurga nantilah. Fil jannati. Wal ayatu, ayat ni tashmulu, mencangkupi man fa'ala, siapa-siapa yang melakukan perbuatan misla, seperti perbuatan Abu Bakar, seperti perbuatannya, misla fi'lihi fi'li Abi Bakrin. Jadi orang yang buat perkara yang seperti Abu Bakar, menginfakkan harta dia untuk agama, fayub'adu, maka dia akan dijauhkan daripada neraka an-nari dan akan diberi pahala. Yusabu, athaba, yusibu. Sirah majhul bagi mudhari', yusabu, akan diberi pahala. Wallahu a'lam bis-shawab.